Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini untuk kuliah Zuhur, kuliah tazkirah ringkas yang diikuti secara langsung daripada seluruh dunia, yang dipancarkan secara langsung, yang terus diikuti oleh rakan-rakan kita di Amerika Syarikat dan juga di United Kingdom dan juga Brunei Darussalam, Singapura dan rakan-rakan Asia Tenggara seluruh dunia. Ayat dia kan. Jadi sila kopikan link tu kan. Alhamdulillah, saya pun tak sangka saya boleh sampai on time. Terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Soalan dia, tajuk kita pada hari ini, susahkah nak bahagia? Macam itulah. Saya teringat dalam satu hadis qudsi yang mana Allah berkata, sesungguhnya aku tidak mengurniakan dua kegembiraan dan dua ketakutan. Aku tidak mengurniakan dua keamanan dan dua ketakutan, tak. Tapi sebaliknya aku berikan satu ketakutan dan satu keamanan. Yakni barang siapa yang aman di dunia, maka aku takutkan dia di akhirat besok. Dan barang siapa yang takutkan aku di dunia, maka akan aku amankan dia di akhirat. Maknanya dekat situ je dah tengok dah keadaan dia. Kita ni nak bahagia ni macam mana? Susah ke nak bahagia? Tak susah pun. Tapi nak bahagia tu biarlah KPI tu kena. Contohlah kan, hari ni lega rasa bila dah semayang Zuhur. Contoh macam tu. Tu buat KPI dia. Ini bila sampai satu tahap dia tak semayang pun dia rasa bahagia. Bahaya ke tu? Kan? Kau tak semayang Zuhur? Biasalah, Zuhur pun susah sikit. Ada pula yang cakap macam tu, contohlah kan. Kadang jemput anak balik tak perasan, pula contohlah kan. Jadi kalau tengok bahagia ni pun definisi dia berbeza-beza. Ada orang dia boleh beli periuk harga RM4,000 tu. Boreh tak berapa ringgit je. Tapi periuk sampai RM4,000 dan tu pada dia bahagia. Dan ayat yang paling best sekali, orang lain nak, aku nak agak rasa. Nak agak rasa makna nak ikut orang. Makna adakah betul bahagia tu ikut orang? Soalan dia. Tu belum cerita lagi orang yang ada duit banyak tapi beli kancil. Kenapa? Kau belilah Mercedes, Azia kau beli. Sebab kau pakai Azia lah kau kena parking dekat G2. Kan? Contoh kau tak boleh parking kat depan kan? Macam tu lah contoh lah kan. Untuk pelawat, kelang kabut cari Tashengo asyik baik ada. Kan? Contoh lah kan. Begitu juga ada orang yang makan sekali dekat restoran, dia makan ikan patin dekat kedai binatang. Binatang menate. Kan? Menit kan? Dia makan tu ya kadang-kadang sampai 1,000 sampai 2,000 dia boleh. Dia makan dekat kedai ada satu lambu pula. Kambing tu satu rusuk ya kecil macam tu. Kecil macam tu. RM80. Dan orang tu rasa macam tak ada apa-apa je bayar. Kita pula cakap, kalau makan kedai tom yum ni banyak kali kita ulang tom yum sotong dia. Dia bandingkan dengan dia kan. Maknanya kita tengok orang ni dalam keadaan inilah kita tengok hakikat dia. Kebahagiaan ini pelbagai. Ada orang dalam poket ada 500, dalam bank ada 5,000. Alhamdulillah, bolehlah survive bulan ni rasanya. Ada orang garu kepala macam ni, aduh, pening kepala. Pasal dalam bank tinggal 10 juta, rasa nak penampar. Sebab dia dah biasa dalam bank dia ada 100 juta. Jadi bila 10 juta tu tengah susah sangat kat dia. Tu sebab tahap susah beza-beza. Dan nak pula PKP ni, ada orang boleh relax. Iya, lepas dia perang badar selama 3 bulan, BDR bekerja dari rumah, tu perang badar lama tu kan. Selepas 3 bulan dia berjuang di dapur. Selama ni kurang masak, tiba-tiba semenjak join grup masak tak jadi. Kan? Dan dia rajin masak dan alhamdulillah selepas 3 bulan kembali ke pejabat masing-masing, badan macam pelampung. Kan, adakah itu bahagianya? Tu soalan tanya balik. Malahan ada orang gembira betul dapat
Orang kata tak payah pergi merayau ke sana kemari, dah duduk kat rumah je. Contohnya macam penceramah. Dengan hari-hari keluar, alhamdulillah dapat duduk rumah. Rupa-rupanya selama ni selibuk travel satu Malaysia, kali ni kena travel satu rumah. Cari pot mana pula nak buat live. Kejap dapur, kejap ruang tamu, kejap kat tempat makan, kejap kat bilik tidur. Macam-macam hurah ko. Kan? Jadi makna kata bahagia ni macam mana? Itulah. Tu sebabnya pernah tak kita rasa dalam hati kita kadang-kadang ada semacam yang tak kena, rasa yang menyebabkan kita rasa tak selesa, rasa tak lopeh, rasa tak puas. Bila kita melakukan sesuatu, semuanya merasakan hambar dan tawar, seperti tak ada kepuasan dalam kehidupan. Kita juga selalu mudah untuk rasa terluka, sensitif tiba-tiba, terasa hati dengan kawan-kawan, sikit-sikit terasa, sampai kawan-kawan menyampah dengan kita. Kan, rasa seperti kita tidak difahami dan rasa sentiasa bernasib malang. Ini semua berpunca daripada hati yang tidak tenang. Hati yang tidak tenang, inilah sebenar-benarnya. Jadi apakah sebenarnya yang menyumbang kepada hati yang tidak tenang? Ada beberapa perkara. Yang pertama, hati tidak tenang kerana satu penyakit yang paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Apakah dia? Dua perkara yang paling susah nak buat, tapi kalau kita buat itulah yang paling mulia di sisi Allah. Apakah dia? Saya pernah share dalam kuliah kita sebelum ni, iaitu minta maaf dan memaafkan. Memang susah, tapi itu paling mulia di sisi Allah. Suruh minta maaf, apa sal pula aku minta maaf, bukan salah aku. Seorang tu juga. Aku lagi senior pada dia, lah pesal lah aku lah minta maaf. Aku paklong dia, dia lah minta maaf dengan aku. Contoh. Kan? Dan begitu juga dia boleh pilih pula, aku orang lain boleh, tapi dengan dia minta maaf tak boleh. Dia boleh pilih pula orang dia boleh maafkan. Dan ayat yang sampai, kau tu tak sedangkan Nabi pun ampunkan umat ini, kan pula engkau orang biasa. Maka jawapan dia, itu Nabi, aku bukan Nabi. Kalau Nabi dengar, tentu Nabi kecil hati. Kadang-kadang hati kita ni tak tenang dan terus-terusan terluka sebab kita ini terlalu sukar untuk memaafkan. Cuba perhatikan aliran air. Air yang mengalir, bayangan tiba-tiba aliran air itu tersokek, kan, tersekat, stuck. Yang terompang. Ada empang lah, tiba-tiba tak boleh gerak sungai tu. Kemudian apa yang berlaku pada air tu? Air tu akan berkeladak. Daripada berkeladak, air dia warna dah tak jernih lagi. Kata jadi kotor dan kemudian menghasilkan bau yang kurang menyenangkan. Itulah orang yang tidak memaafkan, macam itulah andaian dia. Itu sebabnya maafkanlah. Begitu juga hati, kita terlalu suka nak memaafkan, maka benda tu akan bertukar menjadi benci. Benda tu akan bertukar menjadi dendam di dalam hati. Bila hati kita kotor sebab tak dapat lihat hikmah dan kebaikan dalam memaafkan, akhirnya apa yang orang lain buat semua tak betul. Orang buat baik semua tak elok. Tak ada tu dah, aku tak ada, memang tak boleh lah. Kau jangan percayalah dia tu. Orang yang dah hati dia kotor, dia akan jadi macam tu. Orang tu sedekah 1,000. Yalah, jadi seorang sedekah. Ayat dah. Orang tu sedekah lah untuk surau kita. Alhamdulillah, dia banyak duit, biarlah. La ilaha illallah. Dia tak nampak dah kebaikan tu. Kan? Yang tu yang kita tak nak. Suami buat baik pun tak nampak dah eloknya. Semua tak elok. Kan? Abang dah buat macam-macam untuk keluarga kita, salah ke sayang? Isteri tu cakap, itu bukan pengorbanan, tu tanggungjawab. Untuk lelaki semua tanggungjawab. Yang berkorban perempuan aja. Itu sebab muka lelaki tahu bila kuliah Zuhur ni, sebab itulah. Muka tanggungjawab. Tapi itulah dia. Sedangkan walaupun sekecil mana tu, macam anak kita kan, tolong ambilkan air. Terima kasihlah anak mama, tolong ambilkan air. Miti, mama lah. Kan, mengasih anak mama ambil air. Makasih tau. Alah, tak ada apa-apa lah mama ni. Tak apa. Ni besar maknanya. Macam tu. Macam tu lah penghargaan. Terima kasih. Mama tak cakap terima kasih setakat ambil air, kau jangan bising lah. Nampak? Dia tak nampak kebaikan anak tu. Nampak tak? Itu contoh lah kan. Jadi, apa yang harus kita buat? Maafkanlah. Sememangnya kemaafan tak dapat mengubah apa yang terjadi, tapi sekurang-kurangnya membuka jalan kepada sesuatu yang baik untuk masa depan, membuka hati kita sekurang-kurangnya untuk melihat hikmah, untuk tidak bersangka buruk dan mengajar hati menjadi lembut dan baik. Bak kata pepatah Jawa yang lama, there's a lot of beauty things in this world. Macam itulah lebih kurang bunyi dia.
Terlampau banyak perkara-perkara yang indah dalam dunia ni. Kenapa kita nak pandang benda-benda yang tak elok? Kan? Jadi ketika diri kita dibenci dan dilukai, tanyalah kembali kepada diri, kepada apa kita bergantung harap, kepada apa kita terikat. Jika jawapan kita adalah Allah, insya-Allah kita akan tenang dan menyerahkan kembali hal kelukaan hati kita kepadanya. Seek the higher healer. Carilah penawar yang paling tinggi nilainya, paling tinggi tarafnya, iaitu Allah. Maafkanlah sesama manusia supaya hati tidak menjadi tenat dan membuka ruang lain untuk kebahagiaan. Janganlah hati kita ni tertutup. Bila kita benci, bila kita marah, itu adalah pintu-pintu yang membuka ruang kepada syaitan rajim untuk masuk dan menghasut kita untuk buat benda-benda yang tidak baik. Kedua, menggunakan sesuatu yang haram dan tak terfikir tentangnya. Duduk kat pejabat, pakai kertas pejabat, pakai pen pejabat, buat macam hal sendiri, buat macam harta sendiri. Jadi benda tu tanpa sedar itu bukan hak kita. Kan? Kadang-kadang kita menyalahgunakan perkara-perkara peralatan-peralatan yang ada di pejabat. Kan? Kita kena jaga perkara-perkara ini. Begitu juga secara ringkasnya kita tengok benda-benda yang haram ini jangan kita gunakan. Itu boleh menyebabkan hati juga tidak tenang. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kan? Perbuatan-perbuatan kita tanpa sedar menjadikan halal benda-benda yang tidak sepatutnya halal, inilah kadang-kadang menyumbang kepada hati kita tak tenang, dan bila tak tenang dah tentu kita tidak akan bahagia. Perkara seperti ini akan bawa ke tidak tenangan hati, keresahan jiwa serta menyekat limpahan rezeki kepada kita. Mungkin kita boleh berjimat kan, dengan apa yang kita rasakan boleh jimat. Kertas tu alang-alang pakai, kita tak payah keluar belanja, betul, tetapi keberkatannya tidak ada. Bila sebut tentang berkat, berkat ni al-barakah. Barakah ni apa? Barakah ini ada yang jawab Pondok Ustaz Kazim. Kan? Jadi Pondok Ustaz Kazim tu betul lah al-barakah. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Ustaz Kazim segera sembuh. Dia dah menjalani prosedur angiogram kan. Mudah-mudahan selamat semua. Tapi barakah ni walaupun sedikit, kebaikan Allah berikan kepada kita walaupun sedikit, tapi berkembang kebaikan. Contoh, ni anak mama, sekali lagi miti kan, mama. Ni anak mama. Mama tak boleh bagi duit belanja banyak, boleh bagi RM1 je. Kan? Kalau anak tu jenis apa? KL mama. Apa barang RM1? Macam tu kan. Tapi kalau anak tu jawab, alhamdulillah, terima kasih mama, cuma mama Alung simpan dalam tabung ya, Alung puasalah hari ni, tak apa. Hari Selasa puasa apa? Tak apa, saja nak puasa. Mudah-mudahan adalah pahala. Tak nak susahkan mama. Mama jangan risau nanti malam kan Alung buka puasa apa yang ada je. Ya Allah, mak pun tak puasa. Anak puasa ni, dah lah puasa, balik tu, mama alhamdulillah mama dapat keputusan periksa kan, dapat nombor 2 daripada 50 orang. Ya Allah, bagusnya anak aku, ya Allah. RM1 ni hal lagi. RM1 dia puasa, berkat lah. Kau dapat pula keputusan yang baik, bangga kan. Tiba-tiba anak dah besar, tiba-tiba anak dah selesai PSR kan? Tiba-tiba anak dah konvo konvo tadika tu, dah punya menangis tengok anak konvo tadika. Jadi makna satu kegembiraan kan, contoh lah kan. Jadi dengan cara itulah kita tengok banyak contoh-contoh hari ini yang kadang-kadang kita tak perasan. Maka apa yang harus kita lakukan? Elakkanlah perkara-perkara yang syubhah dan haram. Sentiasa berfikir panjang sebelum melibatkan diri kita dalam satu-satu perkara. Fikirkan dari mana sumbernya. Kadang-kadang air ni halal lah air ni kan, tak ada masalah, tak ada campur bab satu pun, tak ada dicampur unsur-unsur binatang-binatang yang tak boleh makan yang bab satu tu, tak ada. Anda kau dalam ni biawak apa ke? Tak ada. Memang air kosong ni. Tetapi boleh jadi dia jadi haram disebabkan sumber keuangan untuk mendapatkan air itu juga boleh menjadi haram. Tu sebabnya Nabi kata, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram ada di dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Tu sebab jangan. Biarlah kita makan roti canai itu ya kemampuan kita. Roti kosong bang, kalau boleh jangan bakar lama dah, dengan harapan murah daripada bakar lama kan. Biar ada air kosong, tak apa, halal. Nabi kata cari yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu sebab ada bini kan cukup bila halal kan.
Bila cari yang tak halal, mana pun nak cukup. Tak cukup. Hargailah isteri kita. Macam tu juga isteri tolong hargai suami. Cukup. Halal tu cukup. Jagalah elok-elok. Kan? Jangan didengar-dengar hasutan mak leha tu. Jangan. Kan? Hasutan mak, kesian Mia. Ni contoh, saya tak tengok ni, saya tahulah nama watak tu, saya tahu. 7 hari mencintai ikut 2. Kan kita tengok semalam kan, dah okey dah kan, puas dah Syukri Yahya memujuknya, tapi tak mau enggak dia masa bermula terdekil ego. Walaupun dalam hatinya, Allah lah maha mengetahui berapa saya rindukan abang. Macam tu lah kan ayat lah kan. Saya tahu macam tu je lah. Tu saya tertengok sikit lah. Adalah sikit tertengok. Macam tu lah. Kan? Jadi mana kata, kadang-kadang hati tu kena buang benda-benda yang tak elok. Buang benda-benda. Kadang-kadang disebabkan berezeki yang haram ni kan. Kadang-kadang menyebabkan hati kita tak tentu. Kita gamar nak melagu-lagukan orang. Kita gamar memfitnah orang. Kita gamar cari benda-benda kesalahan orang. Jangan. Tadi ada satu soalan waktu saya buat live. Macam mana SD tu Samsul Debat untuk pengetahuan. Yang kan apa lah SD card pula kan. Macam mana SD orang yang gemar dongki dengan kita. Ada je benda tak puas hati dengan kita. Senangnya. Orang yang dongki dengan kita ni makna dia tak pernah lebih daripada kita. Sibuk tengok kita buat apa. Jadi dia tetap kat situ. Orang yang dah tak ada kerja tu peduli je lah. Yang kita pening-pening kepala melayan orang gila buat apa. Layan orang gila, kita gila sama. Orang gila, pernah satu ketika dia jalan dan datang ke satu sekolah kat Seremban tu. Orang gila, dia masuk, dia bawa mata pancing. Orang yang pengawal keselamatan ni dah kena orang budak gila ni, biarlah. Kita tengok jangan dia kacau orang sudah. Pergi dia kat padang tu. Dia pacak. Manung dia nunggu tepi padang. Nunggu ikan. Yang best tu pengetua datang, dia togur, dia cakap orang gila jangan dilayan. Pengetua tanya dia, banyak dapat ikan? Dia tanya. Orang gila tu jawab, kau gila kau. Ini padang mana ada ikan? Sekarang siapa gila? Saya cakap. Nampak? Aku dah cakap dah. Itu macam tu je kat kehidupan kita. Kita gambar melayan. Kita pun, dia ni dengki dengan aku. Kenapa dia tak puas hati dengan aku? Tak payah pening-pening kepala. Memang ada orang macam tu. Tak usah dilayan-layan. Orang fitnah kita. Biasa. Orang cakap macam tu, cakap macam ni. Pedulikan. Jangan dengar. Jangan. Betul ke Samsul Deban ada something dengan Aida Jebat? Jangan dengar. Fitnah macam kan. Tu dia kan. Contohlah kan. Tak ada orang cakap pun, saya yang cakap tadi tu kan. Jadi mana kata sentiasalah kita berfikir, sematkan dalam fikiran, jika aku buat sesuatu perkara itu, apakah Allah akan redha dengan perbuatan aku. Ingat tu kan. Contoh kita berkawan dengan bini orang. Katakan bini binatang pula ustaz, aku tak faham tu. Tapi maksudnya hati-hati. Adalah iktilat kat tempat kerja kan. Kan dia mula dah rapat-rapat, dia mula kenapa you tak macam suami I? Alah nyampah lah. Dah mula dah kan. Bertuahlah isteri you. Sebab you ni funny. Pandai layan perhati perempuan. Yang lelaki tu you cakap, kita tahu apa yang I tanggung sama ni. Hai, tolonglah kan? Tolong jaga. Jadi adakah Allah akan redha dengan perbuatan itu? Tu kita kena tanya. InsyaAllah kita kena jaga soal halal haram ini, maka Allah akan anugerahkan kenikmatan, ketenangan hati pada jiwa, hati dan sanubari kita seandainya kita menjaga. Jadi mulai sekarang sila audit setiap hari. Malam kan sebelum tidur audit. Apa yang aku gunakan hari ini? Apakah skim pelaburan yang aku ceburi? Apa barang yang aku makan siang tadi? Aku pakai duit mana? Cek balik setiap hari. Kadang-kadang itu boleh menyumbang kepada ketenangan hati kita sebenarnya. Adakah benda-benda tu ada unsur-unsur syubhah kan? Meragukan dan sebagainya. Jaga-jaga kan? Hati kadang-kadang tidak tenang kerana apa? Satu lagi gamar melambik-lambikkan solat kan? Pukul berapa kita biasa bangun solat subuh? Adakah on time? Kan subuh kadang pukul 6.30 itu dah kategori subuh apa tu? Tu subuh badak namanya. 7 lebih dah subuh gajah. 5 minit sebelum zuhur tu subuh dinosaur nama. Dah hampir pupus dah tu. Dah pupus. Tak peranjat imam siapa pula yang kunut tu tengah hari. Kan? Jadi kadang-kadang kita tak jaga salat, macam mana nak harap Allah jaga urusan kita?
Kan kita tak jaga. Kan tepat pada waktu kita semayang ataupun dah torang mendorang baru semayang zuhur. Allahu akbar. Allahu akbar. Capek benar ke dan subuh ni. Buka langsir dah torang, rupa dah masuk zuhur. Tu ada orang yang macam tu, kan? Tapi Kek Sabah kadang-kadang jadi tu. Kek Sabah kan, dia rasa macam belum masuk subuh ni, rupa dah torang mendorang, kan? Disalahkan geografi pula lah, kan? Jadi mana kata kadang-kadang disebabkan inilah menyebabkan kita tidak tenang dan selalu merasa susah hati. Ini kerana melakukan dosa-dosa dianggapkan remeh dan kecil, sedangkan dosa, tetap ditulis, tetap dicatat oleh malaikat sebagai amalan buruk yang akan dibalas dengan hukuman yang setimpal oleh Allah. Maka apakah yang harus kita buat? Kita sedar, kita rasa susah hati, jiwa tak tenang, hidup kelang kabut, maka kepada siapa lagi kita nak memohon pertolongan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nak minta tolong dengan Allah, biarlah ada muka sikit minta tolong dengan Allah ni. Minta tolong dengan Allah tapi tak jaga hubungan dengan Allah, macam mana? Nak minta tolong dengan Allah, biarlah kita jaga syarat-syarat tu. Dah semayang ikut masa, kita bersedekah rajin enggak puasa, barulah ada muka minta dengan Allah. Ini apa benda pun tak nak buat, minta macam-macam. Lepas tu tanya, kenapalah doa aku tidak dimakbulkan? Semayang tidak. Period tak berhenti. Lelaki period tak berhenti, tak koreng-koreng, apa hal pula. Orang perempuan ada time dia cuti, ni lelaki tak berhenti cuti, apa pasal? Lepas tu, kenapalah aku ni selalu sangatlah kesusahan melanda hidupku. Alah. Tu yang kita kena tanya balik hubungan kita dengan. Oleh itu, mulai sekarang, solatlah di awal waktu, jaga masa. Kemudian, hati tidak tenang kerana tidak membaca Al-Quran. Bila last baca Quran? Hari tu, masa PKP. Buat geng tadarus dengan family. Ramai alhamdulillah hikmah masa PKP tu, banyak yang hantar mesej, alhamdulillah Ustaz, pertama kali dalam sejarah perkahwinan kami berjaya solat jemaah sepanjang 3 bulan ni Ustaz. Sampaikan suami pergi beli barang kat minimarket tu, telefon, abang lambat lagi ke balik, anak-anak semua tunggu nak zuhur sesama. Macam tu. Barulah suami tu perasan dalam Quran tu ada banyak lagi surah selain pada surah Al-Ikhlas. Kan? Tidak, kalau Allah, maybe. Itu dia tahu kan? Baru dia tahu. Tiba-tiba tahun ini, berapa ramai yang malam raya tak tidur, menangis menghayati teks khutbah yang bakal dibacakan esok tu. Berdiri atas sofa sebab mimbar tak ada. Berdiri atas sofa pegang batang mop lah, janji baca tu kan. Jadi maknanya tu ada hikmah dia. Kan? Mengaji sama-sama, alhamdulillah, barulah anak tu tahu betapa parah abah selalu menggarang, pergi ngaji. Abah apa bangang ngaji. Kau tahu bukan orang sini lah, tempat lain. Anak nak tahu. Abah macam Allah zina amanu, bah yang zi tu panjang mah tahulah. Memang marah anak tu. Tak boleh kena tahu pula. Sudah anak biarlah. Salah-salah lah tu. Kan? Maka kenapa kita kena baca Quran? Untuk mengingati Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang selalu mengingati Allah biasanya tidak pernah terlepas masa untuk membaca Al-Quran. Walau sesibuk mana pun dia tetap mengambil masa untuk membaca kalamullah ini. Bila last ngaji, Kak? Bila last? Sebelum cara batal semayang. Tu nak nikah makin bersimpuh duduk. Pakai tu dengan mata yang apa nama tu? Maskara. Yang kata kan? Macam tu kan? Dia punya bulu mata tu melontik macam tarian singo tu punya bulu mata tu kan? Kan dulu itulah last ngaji. Tapi lepas itu ngaji lagi tak. Mana Quran tu tel mari berabuk dah. Tak ada ngaji dah. Yang seorang tu dengan bangga pula suami, abang khatam dulu masa abang darjah 1 awal. Lepas itu berapa kali abang khatam? Tu lah sekali. Dengan bangga kan. Jadi
Apa yang kita perlu buat? Jangan tinggalkan membaca Al-Quran melebihi 3 hari. Walaupun kita sangat sibuk. Al-Quran bukan sekadar dibaca untuk didengarkan, tapi dibaca. Ustaz, macam mana Ustaz kalau kita download Quran dalam handphone kita? Elok. Bila ada masa free, bacalah. Ustaz, boleh tak handphone tu masuk dalam bilik air? Sebab kita dah download Quran dalam tu. Macam ni, kau masuk dalam bilik air, kau tinggalkan handphone tu kat luar, kau keluar, kau tengok ada lagi tak handphone kau tu tengok. Bawa ajalah, jangan kau baca dalam Quran, jangan baca dalam bilik air tu. Baca dalam bilik air, Allah marah. Setan pun marah. Allah marah, kau tak ada tempat lain kau nak baca. Yang setan tempat dan lepak pun kau nak baca tu. Kan? Boleh bawa handphone. Tak boleh Ustaz, dalam tu ada Quran. Ustaz tu kata, habis budak tahfiz tu mana nak buang air? Budak tahfiz tu Quran dalam kepala. Pergi tengah padang tu ambil tak ada lah. Kan? Jadi tu kadang soalan budak-budak ni pelik-pelik sekarang ni. Macam-macam soalan tanya. Yang paling best bulan puasa tu, dia soalan apa tu? Ustaz, kami ni baru kahwin, ada satu tu. Lepas tu, kemudian pagi tu kami, malam tu kami bersamalah. Kan? Tiba-tiba azan. Macam mana? Soalan tu kan. Masa tu saya dengan Abang Samsul Rau, 2 Samsul pair. Dia kata soalan tu bagi dia jawab. Dah aku pula kena jawab soalan tu. Jadi saya tanyalah secara terita orang, masa azan tu dah selesai ke ataupun sedang? Saya tanya macam tu soalan saya. Kalau ada malulah. Kau nak tanya tu. Kalau dah sudah tak apa. Nah, pergi mandi, ambil wuduk, semayang. Okey. Tapi kalau sedang Allahu apa? Berhenti. Jangan sikit lagi, jangan. Macam tu yang tak boleh. Berhenti terus dah. Habis dah kita belum pergilah mandi. Jangan lengah-lengah. Dia tidak menjadikan kita apa yang jadi batal tu jadi tak boleh tu. Kalau kita dah dengar azan sambung lagi, jangan. Tu. Saja ya usik-usik sikit tajuk tu. Teringat soalan-soalan yang orang tanya. Kemudian kenapa hati tak tenang? Sebab terlampau berkira dan kodakut. Bila dilancarkan tabung, tak payah lancar lah. Tabung mana? Tabung surau Ar-Raudah. Mana dah? Mana dah tabung tu? Kayak mana? Tuhan segadang-gadang. Bahasa pemaluk tabung. Tapi cuba kita usik dalam tu. Kalau kita tong bunyi makna bahasa tong tu. Tapi isi tak ada. Jadi sumber and duit. Lepas itu dah sumbek, jangan berkira. Kadang dah lah sikit berkira pula tu. Kau tahu tak tabung surau tu ada berapa? Berapa? 10,000. Ya, duit aku dulu RM1 dalam tu. Tak payahlah kau sabut. Dah lah sikit sabut pula, langsung padam. Kan? Jadi kalau kita ni, janganlah kita merasa kedakut. Jangan kita, sebab apa yang kita bagi tu insya-Allah kita punya dengan syarat ikhlas. Tapi bila kita kedakut, belum tentu lagi kita punya. Kita kedakut, tiba-tiba tayar pancit, tukar tayar, bengkel tayar tu punya. Bang, tolong beli gula sikit bang, gula dah habis. Kedai minimarket tu punya, beli gula. Bang, tolong beli top up. 7-Eleven top up. Kan, macam-macam. Jadi sudah, yang kita punya, yang RM1 yang kita masuk dalam tabung. Jadi, lebih baik kita bagi banyak. Kan? Jadi, apa yang kita boleh perhatikan, hidup cukup gembira, senyuman sentiasa mengukir, jelas kelihatan tenang di wajah. Bagi orang mana? Orang yang rajin bersedekah, rajin membantu orang lain, hatinya akan merasa tenang. Maka buangkanlah sifat negatif dalam diri kita. Kan? Buang sifat pemarah. Marah ya, sabar banyak-banyak. Tak boleh, kena cuit sikit bongi. Cakap sikit bongi, sabar banyak-banyak. Jangan kita nak bongi. Jangan jadi seorang yang penendam, pemarah, pendendam. Orang tu tidak akan tenang hidupnya. Begitu juga jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya tauk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jangan kita ada perasaan PhD hasad dan dengki. Sebab dengki ni, tadi ada soalan ditanya oleh seorang datuk profesor tadi tanya tentang Ustaz, dengki ni kan kenapa masih ada lagi orang yang dengki? Sebab dia tak faham maksud dengki. Kalau dia faham maksud dengki, dia takkan buat. Apa maksud dengki? Ramai yang cakap tak puas hati dengan apa yang orang lain ada. Sebenarnya maksud dengki adalah sama artinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu aja. Kalau kita fikir macam tu maksud dengki, nescaya kita takkan dengki dengan orang. Satu sifat yang ada dalam diri kita yang boleh menyebabkan kita tidak tenang. Begitu juga bakhil.
Kedekut tadi saya cakap tadi, tidak akan menjadi tenang orang yang kedekut. Tamak juga tidak akan tenang, hati tidak akan bahagia. Tidak sabar juga orang tidak akan bahagia. Begitu juga ego, terlebih-lebih ego, la ilaha illallah, tak mau mengalah, dia juga betul. Abang cakap tak lah, ego dia macam tu. Poe dah bini cakap, bang, saya rasa bang salah. Pahala, tak boleh pula cakap salah. Ego, dia je betul. Kan? Pakai cermin mata, baca surat khabar. Lepas tu telefon bunyi, tit. Dia letak cermin mata, letak atas kepala. Halo, ha? Oh, okey. Okey. Alright. Bila? Esok? Okey. Okey, waalaikumsalam. Letak telefon. Mana cermin mata aku tadi? Dah tak nampak. Wah, dia letak atas kepala tadi. Mana cermin mata aku ni? Siapa ambil? La ilaha illallah, dia boleh salahkan orang. Anak baru nak cakap, baru nak cakap kat atas kepala. Siapa yang ambil memang aku tampar dia. La ilaha illallah. Anak langsung tak jadi cakap. Macam manalah bah ni nak menampar diri dia sendiri tadi. Sudah bini keluar. Apa bang bising-bising ni? Kau nampak tak cermin mata aku? Bini nampak atas kepala. Malas lah yang orang tua ni. Tak ada kap jarak tu. Sudah anak yang cerdik sikit, anak yang sulung. Bah. Apa? Cuba abah tengok kat dalam bilik tadi. Rasa macam nampak abah tengok dekat area cermin tu. Dia pun pergi nampak kat cermin. Atas kepala aku tu. Anak ni jaga muka ayah. Lepas tu ayah keluar. Ayah buat semata. Letak kat hidung tu kan. Sangkut kan. Duduk baca surat khabar balik. Anak tanya. Dah jumpa dah abah? Jumpa dah. Yang amak keluar. Apa lagi? Tampar. Tampar kata tadi nak tampar sangat. Itulah. Ego terlebih-lebih. Cuba tanya Lel, ada tak sesiapa nampak cermin mata abah? Kan atas kepala abah. Allahu Akbar, abah tak perasan, lupa. Dah tua ni lupa. Nampak? Jangan ego, kan? Jangan ingat kita je betul. Guna riak, dia ada satu package, kan? RTSB. Riak, takabur, sombong dan bongkak. Package tu. Kita kena satu tajuk khas. Makna kena panggil lagi. Mana riak, takabur, sombong, bongkak. Kita kena ada beza tau. Riak lain, riak wajah lain, ya, riak, takabur, sombong, bongkak, beza tu. Semua ada perbezaan tu. Ya. Ni 9 bongkak ada 2. Satu bongkak sebab terseliu, satu lagi bongkak sebab ada jobo. Jobo ni sombong lah. Kan? Jadi dia macam-macam. Jadi itu kena kuliah yang lain. Guna begitu juga, cintakan dunia juga menyebabkan hati tidak tenang. Jadi yang menyebabkan kita merasa tidak bahagia bukanlah sebab miskin, musibah, kesibukan ataupun sebagainya, tetapi sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak baik yang ada dalam hati kita yang menyebabkan kita merasa tidak tenang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ucap terima kasih banyak. Rasa cukuplah setakat tu kot. Apa ni nak semayang, saya mesti nak kojo, kan? Tapi kalau ikutkan saya nak tengok ada tak soalan-soalan. Kadang ada orang tanya soalan ni, saya tengok jap ya. Saya tengok jap soalan ni. Ada tak soalan-soalan. Kejap, kadang-kadang ada soalan orang tanya ni. Jap ya. Dia kata jap. Tak ada dah. Dia kata makasih buat live ya. Tak ada orang tanya dah. Semua okey. Dia pun tak habis-habis bagi salam. Dia atas pergi bawah bagi salam. Masuk balik kat rumah tu lagi best. Ingat tanya soalan. Cantik langsir. Langsir tu aku. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasa cukup sekat tu. InsyaAllah mudah-mudahan walaupun sedikit, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita sebat panjangkan kepada yang lain. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang kurang itu berpunca pada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.